Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati kami hamba Allah, terangkan hati seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Di mana nikmat yang paling besar yang perlu kita pahami benar-benar, yang perlu kita hadam benar-benar, iaitu nikmat diberi kita ni hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Jadi kita ni sebenarnya memang tidak ada lah. Maka nafikan benar-benar bahawa kita tidak pernah ada, dan yang ada adalah kehidupan, cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah yang Allah nak masukkan di dalam roh itu, cerita-cerita keagungan, keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ada rasa keakuan diri, kita hapuskan cepat dan kita hilangkan cepat, supaya diri kita sentiasa menghilang ataupun lebur di dalam kebakaan Allah. Di situlah tempat yang paling aman, di situ yang tempat yang paling tenang. Tidak ada tempat yang lebih aman dan tenang lagi. Inilah hala tujuan yang kita cari selama hari ini. Apapun kita kejar di dunia ini, kejarkan kedudukan, kejarkan harta, kejarkan wanita, kerja tak habis-habis. Kita mencari apa sebenarnya yang kita hendaki. Kita tidak akan jumpa kepuasan, keamanan, ketenangan. Sebab fitrah kita, ketenangan, keamanan adalah kita ini kembali, iaitu tidak merasakan ada keakuan diri. Sebab di alam roh dulu 4,000 tahun, 5,000 tahun dulu, kita fitrah kita sentiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah berjanji pun bahawa engkaulah ya Allah, engkau tak ada lain yang kami inginkan. Janji itu tadi. Maka apabila kita terzahir di dunia ini, kita lupa perjanjian kita. Maka itu kita cari ini tak kena, cari itu. Dah kaya, nak kaya lagi, nak apa lagi yang kita nak, ya? Nak kedudukan tinggi, nak tinggi lagi, nak tak tenang juga. Tak dapat juga keamanan, ya? Tak dapat juga ketenteraman. Sebab dah fitrah kita memang begitu, hanya mengalir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa pun manusia, jangan kita terus menerus, maknanya terus berada dalam keakuan diri. Sebab selagi ada keakuan diri, selagi itu kita akan berada di dalam kerosakan, kita berada di dalam kerugian, kita berada dalam keadaan kemalangan yang paling berat. Dari itu tak ada jalan lain. Siapa-siapa pun kita ni, kaya macam mana pun, tetap juga tidak akan tenang, tidak akan puas selagi selain kita dapatkan, kita kenal diri kita, kita kenal Allah, baru betul-betul kita di situlah. Bila kita dah dapat nanti, baru kita tahu ya Allah, kita akan tenang,
kita akan sentiasa duduk buangkan keakuan diri, dan kita sentiasa mengesakan Allah seperti mana dialah yang layak mengesakan dirinya. Maka itu yang dikatakan sampai ataupun wusul. Itu yang dicari-cari sebenarnya kita di dunia ni. Jangan kita dah wafat baru nak cari. Sekarang ni peluang Allah bagi. Kita dah lupa perjanjian kita dengan Allah, bahawa Allah sangat cinta kasih kepada kita, dan kita ni mendapat hidup daripada Allah, supaya Allah nak tengok adakah kita kembalikan diri kita kepada Allah di dunia ni, supaya tidak merasa lagi ada keakuan diri. Itu yang dikatakan sampai, itu tempat dia aman, tenteram. Itu tadi, tak ada kita jadi risau dah. Yang menjadi risau pasti juga bila kita ada keakuan diri. Tinggi mana pun ilmu kita, hebat macam mana pun kita nak lagi ilmu tinggi, nak lagi tinggi, nak lagi kehebatan, nak lagi dia kedudukan supaya orang naik, orang tahu kita lebih hebat. Kita nak lagi kedudukan, kita pun tak dapat kepuasan. Bila orang puji kita, kita rasa kita hebat, kita banyak ilmu, kita pandai ni, pandai itu, sekejap saja. Selepas tu kita akan merana balik. Sebab kita bergantung kepada ilmu, bergantung pada harapan kita kepada makhluk. Bukan kita harapan kita benar-benar kepada Allah hingga hilang keakuan diri kita. Maka itu kita tertipu. Kita ingat dengan ramainya orang memuji, menyanjung kita, hebatnya kita rasa di situ letak kita punya kedudukan. Bukan, Allah tak pandang situ. Kedudukan kita sebenarnya adalah bila betul-betul kita buang keakuan diri. Walau kita keliling kita tak ramai, 2-3 orang, pasti kita ni lebih hebat maknanya. Sebab Allah berkehendak kepada yang ini. Allah bukan berkehendak pada ramai, tapi mengakui dia yang hebat, dia yang tinggi, dia yang dia ramai pengikut. Allah tak pandang tu. Allah pandang kesucian kita. Kesucian tu ketiadaan merasa ada keakuan diri. Kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua pendengar-pendengar YouTube ini beruntung yang mendengarkan YouTube ini, kerana kita telah duduk di dalam pengajian yang mana kita tak mahu rasa lagi ada keakuan diri, dan kita nak tetap terus mengesakan Allah, sebab kita dah dianugerahi oleh Allah di sisi Allah. Bukan anugerah tu daripada sisi makhluk. Hebat makhluk pun dia bagi kita sesuatu anugerah, itu tidak hebat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang beri anugerah kepada kita. Apa anugerah tu? Tak ada rasa keakuan diri. Jangan kita tertipu. Lepas tu orang nak sanjung ke tak sanjung, kita tak heran dah. Banyak ke sikit, kita tak heran dah. Yang kita nak manusia-manusia mendapatkan anugerah daripada Allah di sisi Allah ini. Seperti mana yang kita dapat, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat, semana para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah dapat anugerah ni juga. Begitu juga yang kita dapat kepada semua pendengar-pendengar YouTube yang berterusan istiqamah, terus daim, maknanya terus mengikuti walaupun cerita diulang-ulang, tak ada cerita lain, cerita nak mengesahkan Allah, buang keakuan diri. Mengenal diri, mengenal Allah, balik-balik cerita tu je. Tapi Allah memberikan kepada kita ketenangan. Sebab duduk dalam majlis ini bukan orang yang sembarangan. Bukan semua orang yang boleh tetap boleh dengar YouTube cerita tentang mengenal diri, mengenal Allah ni. Sebab mereka dah terbiasa mendengarkan puluhan ribu hadis, puluhan ribu ayat-ayat Quran. Bukan saya cakap tak betul. Jadi halwa telinganya lebih kepada, tapi keaslian yang di sisi Allah tu ada yang lebih asli lagi, yang datangnya daripada mulut-mulut ataupun kalam-kalam yang daripada Allah langsung, yang mana tidak ada pengharapan lain. Kita benar-benar nak sama-sama mengesakan Allah. Bila kita dengar niat kita nak mengesakan Allah, kita duduk aja, sesaat kita duduk dengan para arif billah, mengikuti belajar dengan orang arif billah sesaat aja, bersamaan dengan 60 tahun orang yang belajar segala ilmu. Kerana Allah letakkan orang-orang yang arif billah ini
adalah lebih tinggi darjatnya daripada segala ilmu-ilmu yang ada. Sebab orang arif billah ini dia tidak ada lagi dah keakuan diri dalam dia berkata adalah kalam Allah. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan orang arif billah ni seperti aku. Aku tu dia, dia tu aku. Begitu sekali. Dan cahayanya seperti cahaya para nabi, kata malaikat. Hingga malaikat dan para nabi jadi iri hati ataupun tengok, dia tu nabi ke cahayanya? Gitu. Jadi kita duduk dalam majlis ni, majlis orang-orang arif billah, di mana Allah sendiri suruh malaikat turun untuk sama-sama para roh-roh bersama dengan kita mendengarkan. Bukan daripada kalam saya, tetapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala, rintasan-rintasan khatir-khatir ilham yang langsung daripada Allah. Bila kita buangkan keakuan diri, kita benar-benar nakkan dari sisi Allah, kita tak mau daripada sisi mana pun. Maka siapa sesaat aja dengar dengan rasa yakin kepada Allah, perkataan ini datang, maka dia mendapatkan 60 tahun ibadah para orang-orang yang beribadah di sekalian alam ini. Mana sesaat, kerana mereka berkata siap ahli fikir dan juga berzikir. Setiap yang duduk dalam majlis ini mendengarkan ini sentiasa rasa zuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mahu yang lain. Kalau dia mahu yang lain, dia tak akan dengar YouTube ni. Maka beruntunglah kalian yang terus mendengar, merasakan kenikmatan. Walaupun diulang-ulang cerita untuk menafikan diri dan mengaisahkan Allah, tetap dia rasa seronok, dia rasa tenang. Sebab di sinilah tempatnya untuk kita sentiasa mengaisahkan Allah. Itu tadi. Jadi ada di zaman dulu ada 100 orang ulama. Ulama-ulama yang ni, mana ulama yang bukan rabbanian, ulama yang biasa ni, yang dia mempertikaikan ilmu arifin billah. Maka dia pun datang berjumpa dengan arifin billah. Bila sampai rumah arifin billah tu, dia nampak macam ada satu tergantung, macam apa, macam bukan patung, dia macam tergantung satu apa, benda yang macam serupa macam binatang, tergantung rumah dia tu, bergerak-gerak macam jadi tiup angin bergoyang lah, macam kita, macam mainan anak-anak lah macam tu kan. Jadi ulama ni tengok macam ni kan, ulama ni patah balik, apa seorang arif billah wali Allah ada depan rumah dia ada patung berhala, dia kata berhala. Jadi ulama ni tadi tak sempat masuk balik. Wali Allah di arif billah ni tak tahu pun dia macam tu, tapi dia ada perasan ulama ni selalu mempertikaikan. Ulama ni dia mempertikaikan dia punya ilmu orang. Sebab orang ini tak tahu daripada mana ilmu dia. Tapi Allah kurniakan ilmu di sisi Allah. Tapi ulama ni tak mengiktirafkan lagi. Lepas tu nak datang rumah tengok ada benda tergantung macam binatang, apa ni macam menyembah. Jadi dia pun balik. Jadi ulama ni terkena macam satu apa, dia kan arif billah ni kekasih Allah, wali Allah. Jadi dia balik rumah, dia nak mengajar, dia tak boleh nak sebut. Dalam ingatan dia kosong. Dia tak sedar tu apa silap dia. Bertahun-tahun silap. Sampai dia berubat macam-macam lah. Dia jumpa orang alim, satu hari dia jumpa orang wali Allah. Dia kata tolonglah, ilmu aku ni macam mana ni, lama aku belajar hilang tiba-tiba. Dah bertahun dah. Wali Allah tu kata, engkau dia buat silap dengan wali Allah, dengan arif billah. Dia kata, cuba kau ingat balik. Tak ada, dia kata. Ya, cuba ingat balik. Dia ingat balik, dia cuma tak jumpa, dia tak iktirafkan wali Allah arif billah tu. Sebab depan rumah dia ada macam patung kecil yang berbuai. Dia kata, apa wali Allah ni? Dia hina kekasih Allah tu tadi. Jadi wali Allah kata, kau pergi jumpa balik. Walau dah lama kau jumpa, dia tak tahu ke, dia tahu ke, kau minta maaf dengan dia. Itu tadi. Jadi dia pergi jumpa, dia minta maaf lah, ya ampun ni. Aku dah maafkan, dah tak ada, kau tak ada salah apa-apa. Yalah, aku dah mengatur kau ni gini-gini cakap. Dia kata.
Dia kata ilmu aku ni di sisi Allah. Jadi sesuatu yang aku cakap mendahului apa yang kau cakap. Kalau kau cakap di sini, aku mendahului apa yang aku cakap. Apa yang akan terjadi nanti aku tahu. Kata. Jadi aku tak ada apa-apa, cuma engkau yang mengatakan. Jadi Allah tu sayang pada aku, dia menunjukkan kepada engkau bahawasanya jangan kau hina. Kalau kau tak percaya, kau dengarkan. Kau dengarkan apa patung tu ucapkan. Yang kau kata tu berhala kan. Yang kecil tadi tergantung berbuai macam tu kan. Yang ulama tu pun dengar. Aku minta maaf lah dengar. Dia dengar la ilaha illallah, la ilaha. Itu yang kau kata berhala. Dia lebih mulia lagi. Dia sentiasa bertasbih, berzikir la ilaha illallah. Semenjak yang kau hina aku tadi, kau sebelum masuk aku tahu. Rupanya dia tu berzikir, kau mengatakan patung tu berhala. Menangis ulama tu menyesal. Jangan kau hina seseorang itu dengan ikut akal fikiran. Kita kena lihat kesucian orang tu, bukan pandang pada ilmu dia, pandang kesucian dia tadi. Kita kebanyakan suka pandang kepada darjat orang tu, ilmu tu tinggi, pengikut dia ramai, dah terkenal. Kita selalu memandang gitu. Maka itu kita tak dapat keasyikan dengan Allah. Kita tak dapat mengesahkan pada Allah. Kita tak dapat duduk majlis yang sebenar-benar, iaitu majlis orang arifin billah. Sesaat engkau duduk, terhapus dosa-dosa kau. Tapi majlis-majlis lain minta maaf. Kita akan bawa banyak keakuan diri. Kita rasa kita pandai. Itu yang masalah. Boleh belajar, tapi majlis orang arif billah dia tak mau. Kau pandang dia pun salah dah. Mesti kau duduk tu tadi, kau memandang Allah, perkataan Allah, kalam Allah. Baru kau duduk tu sesaat, kau macam orang 60 tahun beribadah. Tak boleh challenge kau sesaat kau duduk dengan mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni tadi. Sebab ini kekasihku. Yang duduk bersama kekasihku juga kekasihku. Dan kekasih Allah nak nilai apa benda lagi? Engkau nak banyak-banyak ilmu, nak dapat taraf apa? Ampunan dan dapat kekasih Allah. Disenangi oleh Allah. Bukan kau dapat ilmu, kau banggakan ilmu kau. Kau perendahkan orang lain. Mengatakan dia ada patung kecil lah depan mata. Macam-macam kau cari. Salah kecil pun kau kata. Padahal itu bukan patung. Benda tu berzikir kepada Allah. Kau tak perasan. Kau kata dia berhala pula. Itu tadi. Jadi hati-hati. Jangan kita mudah menyesatkan orang dengan kita punya ilmu dah. Kita kata ilmu kita hebat. Kita tengok orang ni tak belajar mana-mana universiti, tak belajar mana-mana, kita tak iktirafkan. Lepas tu kita tanya dia, dia kata guru tak ada, apa semua tak ada. Dia kata dah, kita cop dia sesat pula. Padahal dia kekasih Allah. Darjat dia lagi tinggi daripada segala orang yang belajar ilmu. Segala ilmu yang ada ni tunduk di bawah wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Siapa yang mengusik kekasih aku beristihalkan perang, tak kira kau siapa. Sebab dia kekasih aku. Jangan. Allah tu yang sendiri akan marah kalau kau usik kekasih dia. Dia wali Allah tu tak marah. Dia doakan kau selamat apa semua. Masyarakat kau semua selamat. Hati dia gitu. Rindu dengan masyarakat supaya dapat kenal diri, kenal Allah. Supaya betul-betul mengesahkan Allah. Di dalam solat mengesahkan Allah. Di luar solat mengesahkan Allah. Dia tidak begitu. Dia selalu siang, malam, pagi, petang berdoa kepada Allah supaya masyarakat dia dapat mengenal Allah. Dapat Allah Ta'ala. Seperti mana Rasulullah SAW nakkan sahabat dan umat dia dapat Allah Ta'ala dengan nyata dan jelas. Yakin, hakul yakin dapat Allah Ta'ala. Itu yang Rasulullah SAW diutus. Sedangkan kita masih mengajar ilmu. Boleh ajar ilmu, tapi jangan pelekehkan, perendahkan orang arif billah. Kita lebih tinggikan orang yang tak sepatutnya. Padahal Allah sendiri tinggikan kekasih dia. Siapa kekasih dia tak lain. Dia tak nak upah, dia tak nak apa. Dia tak nak kedudukan, dia tak nampak tu semua dah. Yang dia nampak, dia nak manusia mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan. Dia nak dapat, baru dia lega hati dia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat-sahabat, wali-wali Allah, semua perangai dia gitu. Jadi mengapa kita menilai manusia dengan sesuatu darjat yang tinggi, iaitu umpamanya anak murid ni ramai, dia dah terkenal,
Dia kitab dia banyak, belajar jumpa guru ni, guru ni. Allah tak pandang tu semua. Sebab itu semua sikit bagi Allah tu. Ilmu yang aku bagi tu banyak sepercikkan aja. Bukan disuruh kita banggakan. Tetap juga bersandar kepada aku. Jangan ada pengakuan diri kau. Kau belajar kitab banyak pun, berapa gunung pun, tapi ada keakuan diri, Allah tak pandang. Minta maaf saya cakap, bukan saya tak bagi belajar. Allah pun bukan kata tak bagi belajar. Sebab Allah mengatakan kul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau sekiranya air lautan yang ada kat dunia ni jadikan dakwat untuk tulis kalimat rabbi, kalimat aku, nescaya kering air lautan tu. Tak dapat nak tulis lagi, tak habis lagi kalimat rabbi, kalimat Allah. Dan ditambah lagi pun tak habis lagi. Walau ji'na bimislihi, tambah lagi jikna, tak habis lagi kalimat Allah. Jadi apa yang kita ada semua sebenarnya hanya secelup di lautan tu, itu ilmu kita tu pun hilang tu. Kita nak banggakan apa, nak bawa apa dengan ilmu kita ni tadi? Nak bawa depan orang ramai. Tapi orang ada ilmu kenal diri, kenal Allah ni, dia akan letak tepi. Subhanaka, maha suci kau ya Allah, la ilma lana. Betul, dia tak ingatkan ilmu, tak ada dia pun, baru datang yang asli dia. Itu orang belajar mengenal diri, mengenal Allah, dia akan selalu begitu. Dia selalu letak tepi apa ilmu yang dia belajar. Dia belajar tapi dia letak tepi. Dia hanya nampak tak ada keakuan diri. Baru ilmu-ilmu tu akan masuk kepada rohaniah orang. Baru orang yang mendengar tu nyata, jelas, nampak dengan nyata bahawa Allah yang bagi tahu dia, Allah yang bagi faham. Bukan ilmu tu bagi faham, Allah, hikmahnya Allah yang bagi faham. Dan terus kita dengar sepatah aja ayat dia, kita boleh pakai dah, guna dalam kehidupan kita. Sebab kesucian, sebab Allah telah membersihkan hati-hati para arif billah ni. Sebab dia betul-betul nak Allah, tak mahu yang lain. Hinggakan diri dia pun dia tak mahu. Jadi Allah lah sendiri yang mencabut keakuan diri orang arif billah tadi. Seperti mana Rasulullah SAW dicabut keakuan diri Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Jadi menggigil Rasulullah bila dah dicabut keakuannya, dirinya tak ada, takutnya kepada Allah, rindunya kepada Allah, tempat yang paling aman, menggigil. Inilah tempat yang asli. Tak ada ketakutan lain. Bukan takut menggigil pada makhluk, takut kepada Allah. Tempat itu sangat wibawa, sangat indah, sangat tenang, sampai menggigil Rasulullah. Tak pernah dirasakan kehebatan, ketenangan, ketakutan yang membuatkan dia bertambah lagi rasa tak nak ada keakuan diri. Ketakutan sampai dia kata ya ayyuhal, maknanya berselimut. Dia nak minta diselimut. Apa makna diselimut tu? Sebab diselimutkan lagi dengan syahadah, penafian. Isteriku Siti Khadijah, selimut. Rasulullah kata selimut bukan takut apa, supaya diselimuti lagi dengan naungan supaya tidak ada keakuan dirinya. Sebab bila dah tak ada keakuan diri, dia cabut, ya Allah, dia punya nikmat dia menggigil, terlalu seronok, terlalu best, tak dapat nak diucapkan. Disuruh selimut pun menggigil lagi, punya supaya hilang diri, hilang. Ya Allah, ini yang kita nak dalam kehidupan kita. Baru kita ambil ilmu-ilmu yang lain ni, kita akan dapati ilmu-ilmu ni semua akan berada di luar kita. Dan ilmu-ilmu makrifat, ilmu tinggi semua yang pelik-pelik pun semua, kun fayakun semua datang kepada kita untuk suruh kita amalkan nanti. Dan kita tak akan berganjak di duduk makam tu tadi, sebab kita datang gelam, tak ada keakuan diri. Sedangkan ilmu-ilmu tu untuk mengakukan ada keakuan diri. Bukan kita merendahkan ilmu. Bila kita dah sampai wusul kepada Allah, kita tak memerlukan ilmu. Bukan nak hina ilmu, dah sampai dah. Ilmu ni kenderaan untuk sampai kepada Allah. Dan bila sampai pun dia letak parking kat luar. Kita tak boleh nak sampai pada Allah pada ilmu. Parking kat hadrat pintu, ibarat pintu Allah je. Dia tak boleh masuk sekali. Malaikat mana boleh masuk? Ilmu tu tadi, cahaya tadi, yang boleh masuk hanya dipanggil oleh Allah. Jadi kita dah sampai Allah panggil kita, Allah bersihkan kita.
Membersihkan kita apa? Buang lagi keakuan diri. Setelah kita dah bersungguh-sungguh buang, Allah buangkan lagi. Sebab Allah berkehendak. Allah berkehendak. Jadi kita dapat tu, kita nak begitu. Allah berkehendak supaya kita tak ada keakuan diri. Itu yang mahalnya. Jadi hanya orang yang merasa duduk di situ adalah para rasul, para nabi, para wali Allah. Dia kenal orang yang dah sampai kepada situ. Yang kau tipu dengan ilmu kau yang banyak, kau kata kau sampai tak? Dia tahu kau tak masuk lagi golongan fata'uni fi ibadi. Allah belum masukkan dalam golongan tu yang betul-betul ibadah kepada aku. Mereka ni tidak ada keakuan diri lagi. Mereka para rasul, Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, wali Allah, arif billah. Jadi kita ni duduk kat mana di dunia ni sekarang ni? Kat bumi ke? Dia berceritakan, kalau kita masih duduk kat bumi, masih lagi kita bersandar kepada jadi kita duduk dengan siapa? Bersandar di bumi, bersuntuk di langit, bersandar di tiang aras ke, ataupun bersandar benar-benar dalam membuang keakuan diri. Jadi kita bersandar kepada tidak di mana-mana, tidak ada keakuan diri, tidak bersandar betul-betul pada yang ada hanya wujud Allah. Di situ bersandar di situ. Raibkan aku ya Allah dalam kendil kaca aras yang putih, yang di dalam tu tidak lain mengatakan ahad, ahad, ahad. Itu je cerita dia. Raib. Tinggal aku di dalam kaca jernih, kaca putih, kanzul arash yang jernih. Di dalam tu tidak lain hanya rijal yang sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang rijal yang Allah Ta'ala telah pilih, lelaki itu tadi disucikan oleh Allah untuk tak lain. Dia tidak dilalaikan dengan berniaga ke apa alaiwal dunia ni tak. Orang sibuk dengan dia sibuk dengan Allah. Dia sibuk, rijal ni sibuk dengan Allah. Orang lain sibuk dengan dunia lantaklah. Sibuk dengan akhirat, biar pergi. Dia sibuk dengan keasyikan dengan Allah hingga tak ada keakuan diri. Itu rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqami salat wa itahi zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi seorang lelaki yang tidak pernah dilalaikan, kata Allah, rijal nama dia, yang telah disucikan oleh Allah. Termasuk juga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disucikan Allah dengan menggunakan air maul ayat, air yang sangat suci dari sisi Allah, menggunakan air cahaya nur tadi. Rasulullah daripada nur dicucikan lagi dengan nur yang lebih hebat lagi oleh Allah Subhanahu Taala hingga betul-betul lebur. Nur leburkan aku, duduk dalam gaib, dalam kandung kalimah yang lain, tidak ada yang lain melainkan mengesahkan Allah Subhanahu. Itulah tempat duduk kita, jangan berganjak lagi. Terus menerus itu je. Sibuk kita dengan mengesahkan Allah di dalam. Asyik kita dengan mengesahkan Allah. Manis tiada pahit hidup kita. Kalau kita keluar daripada makam tu tak manis dah. Pasal itu yang paling manis, tak ada manis lagi. Di situ mengesahkan Allah, tak ada keakuan diri. Di situ yang dikatakan sampai. Siapa yang sampaikan? Allah. Dekat ke jauh? Terlalu dekat. Hingga semua tak ada, kita pun tak ada. Itu yang dikatakan yang ada dia aja yang paling dekat. Anni qarib, kata Allah, aku terlalu dekat, hingga kalau lebih dekat daripada dirimu. Sebab dirimu tak pernah ada pun, yang ada hanya aku. Di situ yang kita nak fahamkan rahsia-rahsia ni, baru kita tahu ya Allah hebatnya ya Allah. Kita sebut semuanya kehebatan kau. Semua yang kita lihat sekalian alam, sekalian di bumi, di langit, di mana, semua kita nampak kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita tak nampak yang lain dah. Semua makhluk-makhluk Allah di bawah kekuasaan Allah kita nampak. Semua di bawah aturan-aturan susunan Allah, baik yang hak baik yang batil. Sebab kita dah keluar daripada sekalian alam ini, kita dah lebur, kita nampak sekalian alam ini semua adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak tajalikan. Baik atau buruk, aku yang nak tajalikan. Aku berkehendak. Jadi Allah tu tak ada dalam keadaan risau. Sebab dia tajalikan baik atau buruk ni, baru kita tahu. Selama ni kita kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada aku. Kadang-kadang kita cakap macam tu. Padahal
Bagi Allah kita dah duduk, itu semua baik buruk jangan kau pandang, itu susunan aku. Sebenarnya yang paling tak elok, paling buruk daripada segala buruk adalah engkau mengatakan engkau tu ada. Jadi musuh yang menjadi utama pada dirimu adalah akuan dirimu tadi. Bukan iblis, bukan yang batil, bukan engkau mengatakan engkau tu ada. Itu paling nombor satu bahaya, malapetaka, malang yang paling berat. Jadi berapa banyak dah hidup kita, kita angkat barang, kita rasa kita tak rasa bahawa kita dah melakukan satu kesalahan yang besar. Sebab kita kudrat Allah, kita angkat, kita kata kudrat kita. Kita tak merasai, ya Allah, engkau yang angkat bukan. Ya Allah, engkau yang bagi lihat, ya Allah. Jadi apa yang aku lihat dengan penglihatan kau, ya Allah, maka aku dah melihat dengan penglihatan Allah. Tandanya kita tak nampak yang lain, kita nampak setiap sesuatu itu semua daripada Allah. Tapi kalau kita melihat dengan hawa nafsu, kita nampak kasut lah. Berapa banyak kita salah dah. Susah lah macam ni. Bukan susah, itulah sebenarnya kehidupan yang Allah Ta'ala nak lihat. 24 jam kita mengesahkan Allah. Maka itu dikata tadi, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutaqallimun, lahul mawjud. Baru boleh kita sebut la ilaha illallah. Selagi kita belum faham, selagi kita rasa kita hidup, kita sebut la ilaha illallah tak kena. Sebab kita takkan rasa kemanisan tadi. Bila kemanisan tu bila kita buang kedua terompa yang kata tadi. Dunia dah kita kalahkan, keakuan diri dah kita tak mau. Baru Allah Ta'ala akan kau berada di lembah Muqaddasi Tuhan, lembah yang suci. Dia bukan ada kat gunung, bukan ada di mana-mana. Dia ada dalam diri kita, dalam qalbun kita. Qalbun yang salim, yang sejahtera, yang apabila dah kenal diri, kenal Allah, tak ada keakuan diri, dia akan dapat qalbun salim. Qalbun yang sejahtera, yang aman, yang tenteram, yang tak ada lagi lebih aman. Di situlah kita mendapatkan tu. Jadi di dunia harus kita dapat. Jangan kita tertipu di dunia. Sebab fitrah kita dulu memang dah dapat. Daripada dulu alam roh kita dah dapat. Kita di situ dulu. Kita dengan Allah dulu terzahir. Dengan Allah dan berjanji, benar ya Allah, engkau lah, aku menyaksikan engkau. Siap menyaksikan. Tapi kita lupa perjanjian tu tadi, roh kita. Sebab kita tak kenal diri, kita tak kenal roh kita. Kita rasa kita yang bergerak, padahal roh kita yang gerakkan siapa? Gerakkan roh kita tak lain sifat Allah. Dan sifat Allah tak lain dia lah. Ada kita lagi. Tapi nak kita mengaku lagi, jadi rosaklah kita, jadi rugilah kita. Masa kita habiskan dengan kerugian tadi. Maka bertulis dalam kitab-kitab Raqib dan Atid, mengira baik dan buruk. Beratlah bila dia hitung tu, beratlah. Banyaklah salah bila dah dihitung. Jadi kita tak nak hitung juga, tapi hitungan dengan cahaya Allah dihitung. Dapat juga kitab, tapi kitab kita penuh dengan cahaya. Sebab kat dunia lagi kita dah dileburkan oleh Allah, telah disucikan Allah supaya tidak ada keakuan diri. Dengan kalimah la ilaha illallah, hilang semua dah tak ada. Yang ada engkau ya Allah. Engkau menyaksikan engkau mendengar pujian engkau dengan engkau ya Allah. Kalam kau yang memuji ya Allah. Kehendak kau juga yang memuji ya Allah. Asyik tu asyik, engkau asyik sebenarnya dengan diri kau sendiri, cukup ya Allah. Tak ada aku asyik dengan kau, tak ada lagi ya Allah. Tenggelam semua tu, lebur di situ, manis tiada pahit. Jangan keluar lagi, keluar cepat masuk, jangan lama-lama. Ini nak disampaikan. Inilah berita gembira yang Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sampaikan ni, berita gembira ni. Iaitu engkau akan melakukan, diutus wa ma arsalnaka illa mubasira wa nazira. Tak lain menyampaikan, aku utus engkau untuk menyampaikan berita gembira. Engkau manusia harus fitrah dia kenal kepada. Semula jadi sifat manusia, Allah jadikan roh dia bersifat kepada Tuhan, tak ada keakuan diri. Itu asli fitrah nama dia. Asalnya kita gitu. Tapi mengapa kita jauhkan daripada fitrah kita sebagai manusia yang tidak ada keakuan diri, yang ada hanya Allah. Tapi mengapa kita jadikan diri kita makin diangkat keakuan diri, dan kita layan lagi, nak lagi orang akukan diri kita, bagi lagi pingat, bagi lagi pangkat, bagi lagi harta, bagi lagi wanita, macam-macam.
kita supaya naikkan keakuan diri. Sudahnya tak puas juga. Sudahnya sengsara juga. Paling sengsara nanti bila malaikatul maut dah cabut nyawa, lagi sengsara lah. Dalam keadaan engkau mati dalam su'ul buruk. Sebab menyangka engkau tu ada kuasa, engkau terhidup. Kenalah. Kau nak hidup sangat, kenalah. Padahal engkau tidak pernah hidup. Yang hidupnya, tapi engkau nafi, kau berbalah dengan Allah. Kau nak berbalah dengan Allah, ya Allah. Fir'aun sampai kata ana rabbukumul a'la. Dia nak lawan Tuhan. Macam mana matinya, mengerikan. Sampai jasadnya Allah jadikan bukti sebagai orang yang melawan Allah. Sampai sekarang ada lagi di muzium mana Mesir kan. Allah nak bagi lihat. Dan banyak lagi tanda-tanda orang yang melawan dengan Allah Ta'ala, kesudahan dia mengerikan. Jadi sudah-sudahlah tu. Kita dah sudah-sudah. Jangan lagi kita rasa kita angkat gelas, kita ni gini, kita pergi ke sini, kita jangan pakai diri dah. Semua kau dah arahkan ya Allah. Bahagia kita tahu susunan hidup kita, nafas kita naik turun, bergerak sesaat, ke mana kita, penglihatan kita berapa banyak sebut, semua dia, kita tak rasakan ada keakuan diri. Ini cerita dia nak ceritakan kepada, bukannya kita yang ada, dia. Ini nak kita bawa dalam kehidupan kita, tak ada lain lah ya. Bila kita dah sampai kat sini, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi SAW akan solat berterusan. Solat Nabi Muhammad SAW ada solat yang berterusan. Sebab apa? Nabi bersyukur kepada Allah diberikan dia tadi kurniaan lebur, tak ada keakuan diri dan dapat mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya. Dia tahu ni yang nak dia bawakan, nak diselamatkan manusia supaya akhlak dia, membaiki akhlak manusia, supaya akhlak manusia menyatakan dengan nyata dan jelas Allah yang ada. Bukan cakap saja la ilaha illallah, menyatakan dengan jelas, hakul yakin Allah yang ada, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan perilaku akhlak yang baik tu tadi. Ini Nabi diutus salah satu dia untuk yang ni, memperbaiki akhlak manusia yang banyak rosak. Ni kembali sekarang dah mula rosak balik. Bila dengar macam ni punya YouTube, pelik dah. Takutlah ustaz-ustaz yang top-top ni, ulama yang top-top nak cakap bab ni. Takut dah. Sebab apa? Nanti tak ramai pengikut. Memang cerita ni memang Nabi dah bagi tahu. Anggap asing kan? Jadi kita tak apalah, untung kita sebab untunglah Rasulullah kata orang yang dianggap asing. Jadi banyak ulama kata ni, kata kita yang ulama su' ni kata kita asing. Tak apa, alhamdulillah. Cukupkan 1000 orang ulama su' yang kata kita asing, kita sesat, tak apa. Alhamdulillah, baru betul kita ni capai matlamat sebenar. Tapi belum 1000, jangan kecewa. Biar dia orang cakap puas-puas, faham. Sebab siapa yang sanggup nak cerita yang ni? Dan dia bagi kuasa pun boleh. Ada sijil, ada tauliah. Tak berani nak cakap. Sebab tauliah tu tak boleh cakap cerita bab ni. Siapa yang kita bercakap atas kerana Allah dan Rasul, kita tak. Tapi bila kita dah ambil tauliah, kita dah tak boleh cakap kita ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Habis apa yang kau cakap? Untuk memuaskan hati manusia, manusia bertambah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya cakap. Ini saya kena jelaskan. Sebenarnya Imam Mahdi dah tak lama lagi akan turun. Nanti lagi keras dia bawa. Ini saya bagi tahu. Ni dah tak ada tolak ansur dah. Imam Mahdi dah turun, masanya nak dipancungnya leher. Kafir dia pancung. Tulis kafarah pancung. Jangan ingat pula kerasnya Imam Mahdi ni, Allah kan suruh berlemah lembut. Tak. Kekerasan yang begitu bukan keras, dia tegas. Supaya manusia boleh faham. Ini tak boleh lagi nak tolak ansur bab tauhid ni. Tak boleh. Mana boleh buat apa mengesahkan Allah tolak ansur. Ni tak apalah. Ni kan kekuatan ni aku juga. Tak apa, ni salah kecil. Ini salah besar, bukan salah kecil. Engkau angkat barang kau rasa engkau salah besar. Kau rasa engkau ada kuasa, kau lupa bahawa kuasa engkau dapat daripada Allah. Sedangkan Allah memerhatikan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah tu qarib, terlalu dekat. Dia tahu dalam hati kau angkat tu kerana kau rasa kau yang angkat. Sebab kau tak belajar.
Tak malu ke? Bila kau nak betul-betul berakhlak dengan Allah Ta'ala? Sedangkan Rasulullah ajar betul-betul nyata, jelas dengan Allah Ta'ala, berakhlak dengan Allah tanpa ada rasa apa? Wa ma ramaita, bukan kau, aku semua. Semua ni aku je semua, tak ada nampak yang lain dah. Tapi kau masih lagi banyak ilmu, masih menyatakan ada keakuan diri kau. Jauh. Tak sama dengan orang yang mukmin, orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, orang mukmin. Engkau masih lagi fasik. Ilmu kau tinggi tapi kedudukan hawa nafsu kau masih nafsu amarah. Nakkan keakuan diri. Belum capai mutmainnah yang sentiasa nak mengesahkan Allah. Jadi baliklah, jangan kita syok sendiri ya. Jadi saya dah bagi tahu, maknanya perbaikilah siapa-siapa pun kita. Engkau ketua, engkau agung, engkau Perdana Menteri, semua engkau kena apa pun, kalau tak dapat benda lain kau kena turun balik cari pembimbing rohani. Saya kesian tengok nanti kalau raja saya nanti tak selamat dalam kubur, kalau pemimpin saya tak selamat dalam kubur. Saya bertanggungjawab nanti kan. Mengapa tak dibagi tahu supaya kenal kepada Allah? Saya akan ke depan dulu akan bertanggungjawab. Kenapa? Engkau kata sayang pada raja engkau, kepada saya, pemimpin kau, kepada masyarakat kau semua sekarang ni. Engkau cakap aku dah bagi. Mengapa engkau tak bagi tahu supaya kenal diri, kenal Allah? Kau takut ke? Tapi saya dah bagi tahu. Saya tak takut, saya bagi tahu. Sebab saya sayang, bukan saya kata saya berani. Saya sayang, maka itu saya bercakap dengan nyata dan jelas. Seperti mana Rasulullah SAW bercakap, atas engkau harus dapat Allah Ta'ala. Bukan sekadar engkau dapat ilmu, tapi Allah Ta'ala hinggakan dalam diri engkau hanya qalbun kau merasakan Allah. Bernapas kau rasa Allah yang naikkan. Turun, Allah turunkan nafas. Berhenti tengah-tengah, berhenti, Allah berhentikan. Itu kehidupan kau sentiasa mengesahkan huruf alif, sentiasa mengesahkan Allah. Dan setiap penglihatan kau akan jadi penglihatan yang bersih, suci. Sebab di dalam kau dah telah disucikan dengan mengesahkan Allah. Maka terpancar penglihatan kau, penglihatan yang suci. Kau tak nampak lain melainkan Allah. Terpancar pendengaran kau bernur. Setiap perkataan kau nur. Setiap wajah keliling kau menjadi nur untuk menyuluh sekalian alam. Itu je kerja kau. Hingga Nabi-Nabi jadi pelik. Dia bukan Nabi tapi cahaya dia macam cahaya Nabi, menyuluh. Itu anugerah Allah Ta'ala bagi pada umat pada akhir zaman yang Nabi bagi tahu. Beruntunglah orang yang bersama. Itu saya cakap tadi, kita duduk sesaat dalam majlis ni, Allah akan bagi kita 60 tahun pun orang punya ibadah. Maknanya setaat. Sebab di dalam ni fikir dan juga berzikir untuk mengagung, mengesahkan Allah, tak ada keakuan diri. Dah siap fikir dan zikir sekali. Berfikir sejenak ia lebih baik daripada orang beribadah 60 tahun. Ini dengan zikir menafikan tak ada keakuan diri duduk dalam majlis ni. Tak kira kita buka YouTube, niat kita tadi semata-mata nak kan mengesahkan Allah, nak buang keakuan diri, nak dengar ni. Allah bagi langsung, bukan daripada saya, Allah bagi langsung. Tapi ada sikit rasa hebat, tak terbuka ni YouTube ni. Tak terbuka. Buka pun buat dek dah. Sesat ni, tak betul si Ajis ni. Mana ilmu ni, siapa guru dia ni? Ini tak betul semua ni. Dia akan pandang kepada sijil, dia akan pandang kepada kat mana kita belajar, ada degrade yang kita. Dia tak pandang kesucian yang Allah telah sucikan diri. Sedangkan Allah pandang takwa kat dalam kesucian. Tapi dia masih pandang dengan alat, dengan sesuatu objek. Dengan sesuatu guru-guru yang dinampak, yang guru tu semua telah mati. Dia tak pandang yang maha hidup yang ada dalam diri kita. Itulah kejahilan. Yang manusia yang dipanggil di dunia ni lagi buta, sesungguhnya di akhirat lebih teruk buta dia lagi, Allah Ta'ala kata. Siapa yang ketika di dunia ni buta? Buta apa yang Allah Ta'ala masukkan? Bukan mata ni, buta qalbun dia. Tak nampak melihat Allah dahulu. Na'udzubillah. Tapi dia rasa macam dia hebat, dia betul. Ini yang berlaku sekarang. Jangan tertipu dengan orang-orang yang banyak ilmu, orang yang tinggi kedudukan, orang yang banyak pengaruh, tetapi masih ada jiwa tu. Hati-hati, jangan kita tertipu. Kita lihat dia banyak, dia terkenal, kita pandang tu, kita tak pandang kesucian tu, yang dia tidak rasa ada keakuan diri. Itu yang harus kita pandang. Itu yang kita harus dekati orang begitu. Orang begitu yang dapat beri manfaat kepada kita untuk selamatkan kita di dunia hingga ke akhirat, itu sentiasa dapatkan Allah Ta'ala yang dikehendaki.
Bukan ilmu tu dulu. Allah Ta'ala tu dulu dia akan. Jadi setiap ilmu dia yang keluar, walaupun bab yang halus, yang kecil, tetap dia akan bawa kepada mengesahkan Allah. Dan setiap ilmu-ilmu yang tinggi, ma'rifatullah, tasawuf, tetap dia bawakan mengesahkan kepada Allah. Dia tak ada dah nak fiqah ke tak ada. Fiqah adalah fiqah tu ada tasawuf mengesahkan Allah. Di dalam makrifat, di dalam semua mengesahkan Allah. Tak ada berhenti-berhenti. Tetap juga syariat, tarikat, hakikat, makrifat, tetap semua tu seiringan mengesahkan Allah. Tak ada istilah lepas belajar fiqah baru pergi belajar apa? Belajar tasawuf ke tak ada. Tak ada istilah tu, tak ada dalam kehidupan orang yang betul-betul arif billah. Dia ajar kau bab suci pun, ambil wuduk pun, dah habis ambil wuduk dia ajarkan dia punya tasawuf, dia ajarkan makrifat dia. Engkau tak ada. Dia selesaikan. Bila dah ambil wuduk, apa tandanya betul wuduk kau? Tak ada keakuan diri kau. Selesaikan. Bukan nanti kau cari pula guru lain nak betulkan kau punya ni tasawuf, cari tasawuf dia pula lah. Ini yang berlaku sekarang. Sistem pelajaran kita sistem yang membawa kepada berat, memikul kitab, kata Nabi Khidir. Memikul kitab di bahu, makin banyak makin lagi susah kita nak menghadapinya. Susahlah kitab dah banyak. Kau masukkan kitab banyak-banyak dalam diri kau apa? Belajar banyak-banyak, letak tepi. Allah Ta'ala kata, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka allazi anqadha. Baru aku naikkan nama kau, naikkan leburkan. Wa rafa'na, leburkan nama kau yang ada hanya nama aku sebenarnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaikilah diri kita. Tak ada lain yang lebih baik lagi yang kita nak ajak manusia, supaya manusia tu Rasulullah kata dapat Allah Ta'ala. Aku diutus supaya engkau pun dapat Allah, aku dapat Allah, engkau pun dapat. Jadi jangan bergantung pada aku, bergantung betul-betul kepada Allah hingga hilang keakuan diri engkau. Itu yang Rasulullah ajarkan 13 tahun. Jangan tersilap. Bukan saya cakap ilmu lain tak betul. Itu dulu dapatkan. Tapi yang ada teruskan juga. Taruh tepi, ambil tuntut yang ini. Jangan kita sombong. Kita tak lepas lagi tu. Masih berat dari kehidupan kita lagi ni. Lagi banyak ilmu, lagi berat. Sebab apa? Handphone tu diisi ilmu, diisi banyak-banyak, tak dibuang tepi. Berat tak? Lama-lama dah penuh boleh. Hang kan? Hapus semua. Rosak tak? Nampak? Mati dalam keadaan kita bergantung kepada ilmu. Dia buang juga betul-betul, tak kosongkan. Mudah masuk yang terkini daripada Allah. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baru betul kita puji pada Allah. Dia yang memasukkan segala-gala dalam kitab kita ni. Kitab kita sendiri ni lebih hebat kalau kita kenal diri, kenal Allah. Lebih kena jaga tu kitab tu tadi. Yang Allah Ta'ala nak tuliskan apa nak jadi sekejap lagi ni. Ni lebih harus kita yakini. Keputusan fatwa yang datang daripada Allah tu tadi. Anzala ala abdil kitab. Itu fatwa-fatwa yang datang daripada Allah tu. Yang untuk kita tu nombor satu kita kena pakai. Bukan yang luar dulu. Bukan saya cakap kitab tu tak betul. Ini dulu. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, ini yang kita pegang dulu. Kita apa tu? Iqra' kita baca kitab tu tadi yang datang daripada Allah. Apa yang disuruh tadi? Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Hisablah apa yang disuruh tu. Jangan kita melawan, jangan kita engkari apa yang disuruh. Untuk mengesahkan Allah, tak ada lain dalam kitab. Tak ada lain. Cahayanya adalah yang turun mengesahkan Allah. Kafa bi nafsikal. Lihat sendiri, akulah yang mengesahkan diriku sendiri. Kau nyaksikanlah, aku yang mengesahkan diriku sendiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Lihatlah, aku engkau saksikan sendiri dalam kitab tu. Kitab tu tak lain dia tulis mengesahkan Allah, menomorsatukan Allah, tak ada lain. Apa pun bentuk dia sampai tetap mengesahkan Allah, tak lain yang dah turun pada kita. Itu kitab yang paling dibakar, direndam dalam air tak angus, dibakar, tak direndam dalam air tak hancur. Itu kitab yang dikata Iqra' kitabah, kata Allah. Itu harus kita fahami, insya-Allah. Saya rasa cukup dulu sampai sini. Kita minta pencerahan daripada saudara kita Syekh Latif. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukashshafa wal fuqara ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Jadi sama-sama kita memperdengarkan kalam-kalam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, memandang yang seperti Ustaz beritahu tadi, memandang bukan memandang guru tapi memandang yang dikatakan pandangan Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan orang yang sentiasa menafikan benar-benar keakuan diri. Jadi sampailah ke lubuk rohaniah yang mendengar YouTube ke, siapa ke, yang jiran-jiran kita ke, mana-mana tempat ke, akan masuk ke lubuk rohaniah. Apabila yang dikatakan Allah Ta'ala membimbing cahaya kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki sendiri. Alhamdulillah. Jadi terpandang saya tadi daripada cerita Allahyarham Piramli, iaitu sumpahan orang minyak. Daripada cerita tersebut menceritakan bahawa si bongkok tu mula-mula dia dihina sampailah dibawa oleh guru orang bunian, sampai yang dia dah jadi cantik apa semua, dia turun dekat dunia balik. Jadi itulah datang keakuan diri dia. Dia kata aku yang paling cantik, aku yang paling berkuasa. Jadi bila nak dinyatakan daripada kesimpulan yang Allahyarham Piramli beritahu tu, bila dia ada keakuan diri, semua akan masuk. Dia boleh jadi Firaun, dia boleh jadi iblis, dia boleh balik macam-macam. Sampai jadi iblis pun, sampai dia sembah kat iblis sekali pun. Guru dia iblis. Guru dia iblis yang si bongkok tadi tu. Bila dia dah jadi cantik masa tu. Guru dia iblis, sampai dia sembah kat iblis, bayangkan. Sebab apa? Dia mengakukan keakuan diri dia sampai dia tak nampak apa dah. Jadi bila keakuan diri ni yang dikatakan amat bahaya ni, kan, macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Jadi itulah dalam yang dikatakan dalam diri kita ni, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian, di dalam diri kita ni, kita perhatikan ni benar-benar apa yang bahayanya. Bahaya yang seperti saya perbincangkan, seperti saya menceritakan dalam apa yang dikatakan perbincangan keluarga apa semua. Saya cakap penyakit ke apa ke tak bahaya lagi. Itu nombor 3, nombor 4 dan nombor 4 semua lah. Tapi yang paling bahaya ni mengadakan keakuan diri, itu yang paling bahaya sekali. Yang Rasulullah ajar supaya buangkan benar-benar, jadi sampai menjadi satu kesucian yang benar-benar yang tak ada, yang ada hanya dia je. Tu. Jadi sama-sama kita masuk dalam medan perang, medan perang dalaman ni yang dikatakan kalau luar tu memang insya-Allah, dalam ni kuat, insya-Allah. Seperti mana yang dibawa oleh perwira kita, pejuang agama kita dulu, Mat Kilau, Tok Bahaman, semua sekali, wali-wali Allah semua, para sahabat sampai yang pertama Rasulullah SAW, nabi-nabi semualah. Dia bawa benda ni. InsyaAllah kita sama-sama kita mengajakkan, sama-sama kita mengajakkan bahawa menafikan benar-benar keakuan diri kita, yang hanya Allah mengesakan Allah seperti mana dia mengesa pada dirinya. Jadi kita ni sebenarnya, fitrah kita ni sebenarnya, dalam keadaan kita sebenarnya 4,000 tahun dulu yang Ustaz cerita sebelum ni, mengesakan Allah. Jadi dalam keadaan asyiknya Allah SWT tu terpancar Nur Muhammad, kita ni terzahir rupanya. Jadi kita ni sebenarnya dalam keadaan asyik. Asyik tu diri dia, bukan diri kita sebenarnya. Itulah yang dikatakan esa, zat tunggal, yang betul tunggal, tak ada dua.
Itu sebenarnya asyik terzahir kita, terzahir semua malaikat, terzahir semua syurga neraka. Jadi bila kita terzahir kita ni dalam keadaan asyik, tak lain asyik tu sebenarnya diri dia, esa, bukan kita. Itu yang nak dinafikan sebenarnya. InsyaAllah sama-sama kita daripada kalam yang datang daripada Allah SWT ni, kita sama-sama bawa dalam kehidupan harian kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nafi je Allah Ta'ala akan bagi olahan. Kita akan rasai apa itu yang dikatakan nafi tu, bahawa nafi tu dah kosong, dah tak ada, binasa. Yang adanya dia je betul-betul kita benar yakin, insya-Allah. Rasailah sama-sama insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kita nikmat hidup, yang mana nikmat hidup ini kita menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti mana yang tadi dikatakan ustaz tadi, handphone yang dimasukkan pelbagai apa yang dikatakan memori yang dimasukkan dalam handphone itu, apabila makin lama dia akan menjadi berat. Kita tukarkan dalam diri kita, apabila diri kita ada keakuan diri kita, macam itulah handphone tadi yang penuh dengan memori akan menjadi berat. Macam itulah diri kita, bila ada keakuan diri kita sentiasa ada dalam diri kita, menjadikan diri kita sentiasa berasa berat untuk melakukan sesuatu. Tak kiralah apa-apa pun, kita melakukan apa-apa, apabila kita ada keakuan diri kita, itu yang dikatakan tidak mengesahkan Allah SWT. Kita telah melakukan syirik dalam diri kita sendiri. Jadi kita hendaklah sentiasa mendelitkan keakuan diri kita, membuangkan keakuan diri kita sehingga benar-benar kosong, betul-betul tiada. Barulah itu dikatakan betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya juga yang mengesahkan dirinya juga. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Syekh Latif dan anak dia tadi, Arif, itu semua daripada kesyukuran, daripada lintasan khatir Rabbani, lintasan daripada yang suci, Al-Qudus, kalimat Rabbi, tak lain. Nak mengajak kita dengan rasa kasih sayangnya, dengan hati yang tak memikirkan apa, betul-betul kasih sayang. Pesanan daripada Syekh Latif dan anak dia tadi, daripada seorang yang merasakan puncak keasikan kepada Allah, hingga keluarlah puncak kefasihan daripada mulut mereka, daripada kalam Allah, puncak kefasihan masuk ke rohaniah kita. Saya sendiri pun rasa, bukan saya aja, tapi saya merasakan itu juga daripada khatir Rabbani, apa yang diucap oleh Syekh Latif dan anak dia tadi, ingin bergetar, ingin terasa rohaniah kita. Itu yang kita nak. Bukan kita rasa kita betul. Kita kena akui juga orang-orang yang telah mendapatkan sampai kepada Allah, pasti ucapan yang keluar bila dia mendapatkan
puncak kesempurnaan, keasyikan lebur hingga dileburkan lagi oleh Allah, maka yang keluar daripada kalamnya adalah kalam daripada lintasan Rabbani yang dinamakan puncak kefasihan, puncak fasihnya perkataan tu tadi, hingga jelas nyata apa yang dia ucapkan, tak lain suci masuk ke dalam rohaniah siapa-siapa yang mendengarnya, sebab tak lain itu daripada khatir Rabbani. Maka itulah keberuntungan, bersyukur kita masih lagi kita ni dipilih oleh Allah. Penghujung zaman ni manusia banyak jadi makhluk asing, manusia banyak jadi zombie, tapi kita masih lagi Allah Ta'ala pelihara di penghujung zaman ni dengan kita nakkan lagi puncak-puncak kesempurnaan untuk menghilangkan keakuan diri. Bagaimana lagi ya Allah, bagaimana lagi nak hilang? Kita nak minta kepada Allah supaya kita dapat lagi skill-skill, idea-idea untuk nak hilangkan keakuan diri. Alhamdulillah. Maka kita bersungguh-sungguh, betul-betul tak mau disibukkan dengan hal-hal yang lain ni. Dengan hal-hal lain, kita nak disibukkan dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk dalam diri kolbun kita nak mengesakan Allah, sebab Allah dah membukakan mukasyafa ghaibu lil fuqara. Maknanya kita ni fakir tak punya apa, Allah bukakan, singkapkan. Itu yang kita nak hari-hari. Apa yang disingkapkan? Hilang keakuan diri kita. Tak mau lagi, tak mau. Kita nak mengesakan dia, mengesakan diri dia sendiri. Alhamdulillah, ini yang manis yang tiada pahit, yang kita tak mau yang lain lagi dalam qalbun, dalam diri kita. Bila kita dah betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sampai, alhamdulillah, teruskan. Bagi yang belum sampai, jangan berputus asa, sebab Allah berkehendak kepada yang baik untuk kita. Maka jangan kita berpersangkaan buruk. Terus menerus kita perhati dalam diri kita, mengapa belum lagi sampai kepada kemuncak kefasihan, kemuncak keasyikan kepada Allah, kemuncak keleburan, mengapa belum sampai? Tidak mengapa, teruskan. Yang pentingnya kita tidak jemu-jemu jadi pendengar yang terus menerus istiqamah, mendengar dengan pendengaran Allah. Lama kelamaan, tidak lama nanti Allah akan anugerah wa ata'na, insya-Allah. Jadi saya sampai di situ dulu. Cuma nak beritahu lagi, iaitu kita ni kena perlu kebersamaan. Sebab kita ni asalnya satu kan. Asalnya semua kita ni satu tim lah. Satu tim asalnya daripada Nur Muhammad. Baik yang baik, baik yang buruk, apa pun, semuanya kita ni satu tim. Cuma kita nak kebersamaan satu pasukan itu adalah jangan salah menyalahi. Walaupun dia iblis, jangan menyalahi. Sebab dia ada cara mengesakan Allah. Sebab kita rasa macam kita la ilaha illallah, kita rasa kita mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad, kita rasa kita mengesakan. Tak juga. Allah yang tahu orang yang benar-benar mengesakan dia. Tadi kita tengok patung tadi, saya cerita para wali Allah tu. Patung dia tengok tadi, patung dia pun cabut. Tak betul ni wali Allah, dia patung kecil. Padahal kalau dia dekati tadi, dia akan dengar patung tu berzikir la ilaha illallah. Jadi ni cerita bukan saya cerita kosong-kosong, ni nyata, jelas. Patung berzikir. Saya pernah ikut adik ipar saya pergi ke Bali, dia nak menikah di sana. Jadi Pulau Bali Indonesia ni terkenal dengan Pulau Seribu Berhala. Maknanya di mana sebelah satu rumah kuil berhala, banyak patung-patung. Jadi patung-patung tu sebenarnya dia letakkan di tepi. Dia bukan menyembah patung, dia ada satu tiang kosong, batu kosong, dia pergi kat situ, patung keliling dia. Jadi kita ingat, wah Bali ni dia menyembah patung. Tak, dia makrifat kat lubang tu, ada lubang. Dia makrifatullah, dia kata. Patung-patung ni semua apa kuasa Allah yang menjadikan. Dia pandang pada titik satu. Jadi saya dapat tahu ni, bila saya pergi di sana, saya disuruh talkinkan semua patung-patung ada di Pulau Bali tu. Bukanlah saya ni hebat. Mana saya lalu tu saya nampak pulau tu kan banyak berhala hebat. Saya la ilaha illallah kan. Saya ajakkan mereka semua tu mengesakan Allah. Malam dia datang, mengamuk penunggu-penunggu. Ngamuk, cuma datanglah yang paling tua sekali di situ.
sang yang apa entah nama dia, dia kata dia orang ni bukan sembah aku, dia orang ni makrifat dia, aku ni dia letak tepi dia. Baru saya tahu punya. Tu setelah saya dah maknanya la ilaha illallah semua, mereka tunduk, bukan tunduk pada saya. Allah ta'lu alayya, waktu ni datang sebagai muslim Islam, dia pun kata sebenarnya dia orang tak sembah kita, dia baru saya tahu punya orang-orang Bali tu dia bukan patung tu letak tepi je. Patung tu dia tetap posisi dia gitu. Kalau dia tu batu tu tetap mengesakan Allah. Kita je tak tahu. Dia duduk di situ tetap mengesakan Allah sebenarnya. Tapi kita tak la ilaha illallah yang betul. Jadi kita pun sama dengan dia jugalah, kita rasakan. Tapi kalau kita tak rasakan kita betul mengesakan Allah, tak ada. Kita pun nampak patung-patung tu semua pun tak lain mengesakan Allah, pasal dia pada batu. Kalau emas pun emas apa jadikan? Cuma dia bentuk patung. Tapi kalau kita nampak hakikat sebenar, dia kalau dia buat pada emas, tembaga, batu, kan? Batu yang mahal sekalipun, tetap juga tu material tu daripada mana? Siapa jadikan? Allah. Dan iblis tu sendiri dia terjadi daripada Nur Muhammad. Dia ditugaskan di bawah telapak kaki Nur Muhammad. Dia terzahir lah. Dia jin-jin tu semua bawah telapak kaki belah bawah Nur Muhammad. Asalnya dia tu malaikat lah, macam-macam cerita. Tapi sebenarnya dia asal daripada Nur Muhammad. Dan kita sendiri pun dari Nur Muhammad, mudah-mudahan daripada dada Nur Muhammad jadi orang mukmin. Yang sentiasa nak mengesahkan Allah keluar daripada dada Nur Muhammad. Kalau sini malaikat. Kalau peluh-peluh yang nitik ke atas tu, para Nabi 124,000 para Nabi terlahir daripada titik-titik Nur Nabi Muhammad. Berkitar lepas tu roh-roh tu, para Nabi tu berkitar kepada Nur Muhammad. Mengesahkan Allah. Sebab kenderaan untuk mengesahkan Allah tak lain Nur Muhammad. Jadi kita macam mana pun kena selawat, kena pulang kepada Muhammad yang bawa mengesahkan Allah. Tinggal Ahmad tinggal Ahad. Rupanya tak ada semua tu. Yang ada hanya Ahad. Dia tahu alam Ahad, baru kita tahu semua dia menjadi sekian alam. Itulah alam Ahad. Tak ada semua sekian alam, Ahad tu memang ada. Lebur pun semua Ahad tetap. Yang lain semua binasa. Yang ada hanya Ahad. Itu yang kita nak faham sebenarnya. Jadi dalam konsep tu kita nampak sebenarnya kita tak usah jalahi siapa-siapa. Hidup kita kena salahkan diri kita sendiri sebab ada keakuan diri. Dan Allah bagikan satu ujian supaya kita buang keakuan diri. Bukan Allah bagi ujian untuk rosakkan kita ada keakuan diri, tak ada. Ujian yang datang supaya bertambah berat, ujian datang bertambah kita buang keakuan diri, tu ujian yang bagus daripada Allah. Tu bukan ujian, tu anugerah. Ujian berserta ada anugerah daripada Allah. Tapi kalau datang musibah tu tadi membuatkan kita jauh pada Allah, itu teguran Allah supaya belajar mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Walau tinggi ilmu kau macam mana pun, kau tetap itu musibah, tu bukan ujian. Tapi kalau kau dah kenal diri, kenal Allah, datang musibah juga, itu ujian untuk naik taraf lagi supaya engkau buang lagi keakuan diri, supaya nampak hanya Allah. Seronok bestnya tadi. Jadi para nabi, para rasul, wali-wali Allah risau kalau tak terima ujian. Sebab ujian tu akan menunjukkan Allah bertambah, cinta bertambah, nak dinaikkan lagi. Wa rafa'na laka dzikra, nak naikkan lagi. Insya-Allah ya, sama-sama kita hidup kita ni sentiasa rasakan Allah lah. Jangan saya cakap ni, kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, beratlah. Kita akan salah ni, salah tu, salah saka kita, salah macam-macam kita nak salahkan. Keturunan kita pula kita salahkan pula. Salah Nabi Adam lah ni, campak. Kalau Nabi Adam kat sana, kita tak, Adam punya dosa lah ni. Lah. Kalau Adam tak turun, kau tak ada, kau fikir tak? Itu tadi. Jadi hidup ni jangan salah siapa-siapa. Salahkan zalam diri sendiri sebab ada keakuan diri. Asalnya kita tak ada. Kena duduk boleh tak ada. Selagi ada sikit pun tak boleh. Kita tak ada lah. Dihidupkan jangan mengaku ada. Berat kita ni. Tapi dah jauh tak mengaji ni lama sangat, ataupun tak jumpa, ataupun buat dek ke, tu yang jadi diri kita ni. Diisi. Berat dah badan. Nak mati pun susah, tak buang juga. Nak bawa juga ni, cuma ni aku risau. Nak mati tu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita bertambah hari, bertambah nak buang, nak tinggalkan. Nak betul-betul ada hanya
Ini semua permainan senda nak buat kita lalai kepada Allah. Kita kena jaga betul-betul. Jangan ada keakuan diri. Siapa yang lagi boleh tolong kita? Harapan kita menjerit minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar. Tolong ya Allah. Warzuqnil fana ani. Fana akan leburkan aku ya Allah dengan tangan kekuasaan kau. Engkau yang boleh leburkan aku supaya aku tak ada keakuan diri. Tolong ya Allah. Oh tidak nanti sombong berat ya Allah. Sombong ni pahit. Riak ni pahit, syirik ni pahit, keakuan diri ni pahit ya Allah. Tak sedap ya Allah. Najis, kotor ya Allah. Ngeri ya Allah. Takut aku pada benda tu ya Allah. Keakuan diriku. Tolong ya Allah. Lebur warzuqnil fana anni. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Allah nak tengok sungguhan kita, betul-betul kita nak Allah. Allah tahu Allah boleh bagi. Allah memang lagi nak. Tapi Allah nak tengok kesungguhan kita. Tu nilai kita tadi. Kesungguhan kita. Kerana Allah yang bagi kita kepada kesungguhan dia yang bagi kita. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian banyak. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.